Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu yang bertajuk ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Antara ahli kumpulan kami iaitu yang terdiri daripada yang pertama Encik Khairul Aminin bin Ahmad, yang kedua Encik Muhammad Zafirul Afizi bin Saki, yang ketiga Encik Muhammad Nizamil Haizam bin Abu Hassan, yang keempat Encik Muhammad Badrul Helmi bin Miskam, dan yang terakhir itu saya sendiri Muhammad Yasir bin Husin. Okey, untuk slide yang pertama iaitu saya mulakan dengan latar belakang agama bagi kaum Melayu. Yang pertama sekali, Islam secara asasnya dikembangkan oleh manusia pertama yang hidup di bumi iaitu insan yang bernama Nabi Adam AS. Yang kedua, setelah beliau wafat, maka agama Islam dikembangkan oleh Nabi-Nabi lain dan segala hukum iaitu undang-undang dalam agama Islam telah diperbaharui mengikut situasi dalam kalangan para Nabi ketika itu sehinggalah sampai kepada Nabi yang terakhir iaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pertama yang tidak dapat ditandingi oleh manusia lain iaitu yang memiliki sifat baik hati, berakhlak mulia, sabar, amanah dan lain-lain. Yang keempat, Nabi Muhammad memiliki sahabat yang mulia dan memiliki ciri-ciri seperti baginda. Dan yang terakhir iaitu setelah baginda wafat, segala sifat tersebut telah dicorakkan dalam peribadi sahabat dan dalam menyampaikan dakwah iaitu kefahaman mengenai Islam kepada seluruh masyarakat di serata dunia sehinggalah ke negara kita. Kemudian untuk slide yang berikutnya, perkembangan agama bagi kaum Melayu di Malaysia. Yang pertama sekali, perkembangan agama Islam di negara kita iaitu berlaku seawal perkembangan Melaka sebagai sebuah pusat empayar yang kukuh setelah para miswara memeluk agama Islam. Yang kedua, pengislaman beliau berlaku setelah seorang ulama iaitu orang alim yang bernama Syed Abdul Aziz yang berasal dari Jeddah dengan bermatlamatkan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara pada sekitar abad ke-13 Masihi. Yang ketiga, para mesyuarat telah membuat keputusan dan bersetuju untuk menjadikan Kota Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan yang pesat pada ketika itu. Dan yang keempat, Melaka menjadi pusat pengislaman besar-besaran di seluruh rantau Asia Tenggara dan rakyat pada ketika itu amat berminat dalam mengenal tentang ciri-ciri agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizamil Haizam bin Abu Hassan, nombor metrik 283780. Baiklah, topik saya adalah latar belakang agama bagi kaum orang asli. Terdapat sekurang-kurangnya 18 suku kaum dalam etnik orang asli di Malaysia. Orang asli kebanyakannya tinggal di kawasan sekitar Perak dan sepadan Selangor. Masyarakat orang asli menganuti pelbagai agama antaranya Islam, Kristian, Buddha, Bahai, Hindu, agama suku adat animisme dan ada juga di kalangan mereka yang tidak menganuti apa-apa agama. Masyarakat orang asli masih mengamalkan kepercayaan tradisional seperti kepercayaan animistik dan kepercayaan orang asli banyak dipengaruhi oleh persekitaran dengan ciri-ciri seperti gunung, pokok, lembah, sungai yang suci dan semangat padi, dan mereka dianggap berpengetahuan tentang perkembangan di dalam hutan. Sumber ekonomi bagi masyarakat orang asli adalah dari sumber hutan dengan mencari kayu gaharu, menoreh getah, menganyam dan sebagainya. Masyarakat orang asli adalah penduduk awal di tanah Malaysia iaitu semenjak kurun ke-15 Masihi lagi. Menurut F. Eldon pada tahun 1996 yang mengatakan tentang aktiviti ekonomi orang asli di tanah Melayu melakukan ekspor hasil ke luar negara pada kurun tersebut. Wang Gungwu pada tahun 1985 telah membuktikan bahawa orang asli merupakan penduduk awal di Malaysia berdasarkan penemuan bahan-bahan hutan seperti kayu gaharu, kemian dan emas yang telah diekspor ke negara selatan China sekitar tahun 420 Masihi. Sejarah juga membuktikan bahawa orang asli berasal dari Champa, Indonesia, China, Burma dan Sumatera. Assalamualaikum, nama saya Khairul Aminin bin Ahmad. Okey, saya sambung daripada rakan saya berkenaan dengan latar belakang agama bagi kaum Cina. Kebanyakan orang Cina di Malaysia dikategorikan sebagai peganut agama Buddha atau Taoism. Orang Cina mengamalkan sejenis agama integrasi nilai-nilai budaya tradisional Cina, Buddha, Taoism, Konfusianisme dan penyembahan nenek moyang. Terdapat minoriti masyarakat Cina menganut agama Kristian, Hindu, Islam dan sebagainya. Kepercayaan primitif dan atau animisme, menyembah unsur alam, pemujaan alam semula jadi seperti angin, bumi dan sungai, pemujaan roh nenek moyang dan dewa-dewi,
penyembahan nenek moyang, bulan, sungai dan bintang. Seterusnya kita masuk dekat perkembangan agama bagi kaum Cina. Di negara Malaysia, kebanyakan kaum Cina di Malaysia mengamalkan agama Buddha. Penyebaran agama Buddha di negara ini dapat dilihat dengan adanya pertubuhan-pertubuhan, organisasi agama Buddha dan tempat ibadat yang telah lama dibina. Aliran agama Buddha yang berkembang di Malaysia adalah Buddha Mahayana dan Buddha Theravada ataupun Hinayana sejak zaman kolonial British. Kedua-dua aliran ini juga berkembang dari tempat yang berbeza, iaitu dari China, Thailand, Burma dan Sri Lanka. Dari segi sejarah, perkembangan aliran Buddha Wirayana dilihat semakin berkembang dan tersebar luas di Malaysia. Assalamualaikum semua, saya 283815 Muhammad Zafrul Fizi bin Muhammad Saki. Latar belakang agama bagi kaum India. Hindus merupakan agama dan Tamil ialah bahasa paling tertua dan juga penguatkuasaan tempat permulaan agama mereka di semua negara termasuk agama Islam. Pendudukan tetap terawal dikenali muncul pada 9,000 tahun dahulu dan berkembang menjadi tamadun lembah Indus. Kebanyakan kaum India mengamalkan kepercayaan dengan memuja dewa-dewa dan terdapat beberapa ritual pemujaan. Kedatangan kaum India ke Malaysia pada zaman pemerintahan British. Namun ada sumber yang mengatakan kaum India tiba di Malaysia sejak zaman keagungan dinasti Chola. Kaum India merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia. Seterusnya, perkembangan agama bagi kaum India. Penempatan India di Malaysia berasal dari wilayah Tamil Nadu di selatan India lewat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang bekerja sebagai buruh di ladang getah di Malaysia. Masyarakat Hindu di Malaysia mendirikan kuil sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Mereka membina kuil pelbagai saiz dan rupa sebelum dan selepas merdeka. Kebanyakan masyarakat Tamil menganuti mazhab Shaivisme sebagaimana tradisi di India Selatan. Ada sebahagian kuil di Malaysia juga, kuil Dewa Subramania dan Dewi Mariaman. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat saya. Okey, kali ini kita akan membincangkan berkaitan kaum Melanau. Asal-usul kaum Melanau di Malaysia. Kaum Melanau merupakan salah satu etnik yang terdapat di negeri Sarawak. Menurut sejarah dan asal-usul orang Melanau, dikaitkan dengan orang Kajang, di mana orang Melanau merupakan orang perantaraan di antara orang Melayu dan penduduk di pedalaman. Dan orang Melanau membentuk hubungan di antara kaum primitif di hulu sungai dan penduduk yang lebih moden di pesisiran Sarawak. Selain itu, nama Melanau juga pada awalnya telah diberikan oleh orang Melayu Brunei pada masa dahulu dan nama itu tercatat pada peta Sarawak pada tahun 1959. Bagi kaum Melanau Sarawak, mereka tinggal di dalam rumah panjang yang dibina tinggi sebagai identiti masyarakat tersebut. Namun seiring dengan arus masa, kaum Melanau kini telah mengubah corak kehidupan mereka dengan tinggal di rumah kampung mengikut corak kehidupan orang Melayu dengan membina rumah di pesisir pantai atau di tepi sungai. Selain itu, masyarakat Melanau juga mempunyai 9 kawasan yang berbeza di seluruh Sarawak. Kepercayaan dan anutan agama mereka juga berbeza-beza mengikut kawasan. Sejak dari dahulu lagi, mereka telah mengamalkan 3 agama utama, iaitu Islam, Kristian dan makhluk gaib. Pada dahulunya, animisme merupakan satu kepercayaan yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melanau sebelum kedatangan agama Islam ke Nusantara. Sistem kepercayaan ini mempengaruhi cara mereka berfikir, bertindak balas dengan alam, kejadian dan persekitaran. Namun begitu, Islam bukanlah satu-satunya yang dipercayai oleh masyarakat Melanau, di mana etnik Melanau juga berpegang kepada agama Kristian dan juga makhluk gaib. Secara umumnya, masyarakat Melanau mempunyai kebersamaan dengan masyarakat Melayu baik dari segi kepercayaan, kebudayaan dan adat rasam. Namun begitu, masyarakat Melanau tetap mempunyai budaya dan adat rasam mereka yang tersendiri. Adat rasam ini jelas terlihat dalam aspek kehidupan mereka seperti kelahiran, perubatan, perkahwinan dan juga kematian.
Adat resam atau amalan ini diwarisi sejak zaman berzaman dan masih diteruskan hingga ke akhir ini. Selain itu, sejajar dengan perkembangan zaman, kaum Melanau kini lebih memilih agama Islam kerana sudah terbiasa dengan corak masyarakat Melayu setempat yang sering mengikuti ajaran dan adat-adat orang Melayu. Namun begitu, masyarakat Melanau juga masih berpegang kepada ajaran Kristian atas sebab-sebab kepercayaan yang berbeza bagi mereka yang tinggal di luar perkampungan Melayu dan tidak didedahkan dengan adat-adat Melayu. Walaupun begitu, kepercayaan makhluk gaib lebih tertumpu kepada orang-orang terdahulu yang masih mempercayai perkara gaib. Seterusnya, kita antara rujukan yang kami pilih adalah seperti berikut: Aisyah Rahim, Sabri Osman dan Fauruzah Basri 2021, kehebatan pendakwah Islam dalam memperjuangkan agama Islam semasa zaman penjajahan di tanah Melayu. Sosial ekonomi masyarakat orang asli, Iar Ah Choi, Zalina Cikmat, Arifin Joy, Jacqueline Pirai, Jurnal Melayu 5 2010. Penulis Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia, Makmah dan Profesor di Universiti Putra Malaysia. Sejarah kedatangan India ke Tanah Melayu atau Malaya semasa zaman British oleh Namri Siddiq 30 Oktober 2015. S. Omar R. Muhammad Kusairi 2015, IR uitm.edu.my. Okey, serangkap pantun. Pasangan isteri dan mana suami, saling sayang dan kolaborasi. Cukup sekian present dari kami. Moga dapat kesan yang positif. Sekian, terima kasih.